Pada awalnya, kes itu dirumuskan sebagai samun dan bunuh memandangkan ada barang yang hilang seperti wang tunai, barangan makeup dan telefon bimbit. Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan satu kes pembunuhan yang amat tragik yang melibatkan mangsa Siti Nursuria. Berikut adalah kronologi bagi pembunuhan yang dilakukan dipercayai adalah daripada rakan mangsa sendiri. Pada 1 November 2020, keluarga Siti Nursuria Ismail menerima berita mendukacitakan apabila mendapati ahli keluarga tersayang ditemui mati dalam keadaan yang sungguh menyayat hati mereka sekeluarga. Suria baru saja berusia 19 tahun dan seorang remaja perempuan yang bercita-cita mahu menjadi seorang pelukis pelan. Arwah merupakan anak kelima dari 7 adik-beradik. Suria bagaimanapun melupakan sementara hasratnya itu demi menjaga ibunya yang sakit terlantar kerana menghidapi sakit kanser otak tahap 3. Bapa Suria turut memaklumkan kepada media Suria sebenarnya telah mendapat tempat di Akademi Binaan Negara ABN Hulu Terengganu dan sepatutnya menyambung pelajarannya pada awal Januari lalu, namun menangguhkan cita-citanya demi menjaga ibunya yang sakit. Suria ketika ditemui dalam keadaan tertiarap, di mukanya penuh darah dan pergelangan tangannya terputus. Kesan tikaman senjata tajam ditemui di beberapa bahagian badan Suria. Ketika kejadian, ibu Suria yang sakit terlantar berada di bahagian bilik dan tidak dapat dipastikan sama ada beliau menyedari atau tidak kejadian itu kerana ibu Suria, Zaini Musa, berusia 55 tahun, tidak mampu bercakap berikutan keadaan yang menderita penyakit kanser otak tahap 3. Pada jam 2.30 petang 1 November, Siti Nurliana Syuhada yang berusia 15 tahun pulang ke rumah dari sekolahnya dan melihat kakaknya tertiarap di ruang tamu rumahnya dalam keadaan berlumuran darah dan putus pergelangan tangan. Kejadian berlaku di Kampung Lubik Batu, Telemong. Nurliana dalam keadaan ketakutan, trauma dan sedih keluar dari rumah dan terus menghubungi bapa dan abangnya untuk melaporkan tragedi itu. Sebagai rekod, hubungan Nurliana dengan kakaknya sangat erat, apatah lagi kakaknya lah yang menghantar dan menjemputnya dari sekolah setiap hari. Kejadian itu kemudiannya dilaporkan media tempatan dan mendapat perhatian netizen. Berikutan keadaan mangsa ketika ditemui sangat menyedihkan di samping usianya yang masih muda. Lebih mendukacitakan apabila media melaporkan mangsa diserang dalam rumah yang mana ibunya yang sakit kronik turut berada di rumah yang sama. Pada awalnya, kes itu dirumuskan sebagai samun dan bunuh memandangkan ada barang yang hilang seperti wang tunai, barangan makeup dan telefon bimbit. Bagaimanapun, segala-galanya mula berubah apabila rakaman CCTV dari bangunan menternak burung berhampiran rumah arwah tular di WhatsApp pada malam Isnin. Dalam rakaman yang tular itu dimaklumkan terdapat sebuah motor EX5 yang keluar dan masuk ke rumah Suria sekitar jam 9 pagi dan yang membawa motor itu kelibat seorang perempuan yang bertudung dan bersanggul tinggi. Oleh kerana itu, perempuan tersebut disimpulkan sebagai prime suspect kerana berada di tempat pembunuhan ketika kejadian berlaku. Siti Nur Atirah berusia 19 tahun, seorang remaja yang juga kawan baik kepada Suria, adalah perempuan yang dimaksudkan dalam rakaman CCTV yang tular itu. Ditemani ibunya,
Beliau kemudiannya hadir ke Balai Polis Daerah Hulu Terengganu bagi membantu siasatan dan memberi keterangan. Berdasarkan dua sumber laporan media yang berbeza, Sinar Harian melaporkan Atirah tiba di Balai Polis pada jam 7.30 pagi, manakala Berita Harian melaporkan Atirah tiba pada jam 8.15 pagi. Atirah kemudiannya disoal siasat polis berhubung kejadian tersebut. Polis bagaimanapun mendapati keterangan Atirah mencurigakan. Soal siasatan dengan lebih lanjut kemudiannya dilakukan. Hasil siasatan itu kemudiannya mendapati Siti Nur Atirah berumur 19 tahun merupakan kawan dan pernah bersekolah bersama Suria dari tingkatan 1 hingga 5. Di badan Atirah terdapat kesan kecederaan, gigitan di tangannya dipercayai akibat dari pergelutan. Atirah mengakui beliau hadir ke rumah Suria pada jam 9 pagi. Atirah juga mengakui beliau telah membunuh mangsa. Ketika berbual, telah berlakunya perselisihan faham sehingga membawa kepada pergelutan. Mereka berdua bergaduh di kawasan ruang tamu. Ketika dalam pergelutan, suspek kemudiannya mencapai sebilah pisau pemotong sayur yang berada di ruang tamu. Suspek mengelar tangan mangsa beberapa kali sehingga putus. Terdapat kesan luka akibat tetakan pada wajah Suria, leher dan dada. Menurut pihak polis, ketika bersembang berlakunya kata-kata yang menimbulkan kemarahan suspek. Dipercayai suspek berang kerana disindir. Suspek dilaporkan tinggal 2 km dari rumah mangsa. Barang-barang mangsa yang hilang dari rumahnya ditemui dalam rumah Atirah. Antara barangan tersebut ialah wang tunai, telefon bimbit dan barangan make up. Pisau yang juga senjata pembunuhan utama masih dikesan oleh pihak polis. Kes ini diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan polis akan mendakwa suspek di bawah 302 Kanun Keseksaan, bukannya samun dan bunuh. Dari maklumat yang tular, rompakan atau samun itu dilakukan sebagai samaran untuk mengaburi kejadian sebenar. Pihak polis juga memaklumkan ibu mangsa tidak boleh dijadikan saksi berikutan keadaan yang sakit dan kesukaran bertutur. Pihak polis juga berkata suspek akan direman pada 2 November dan telah pun berjaya mendapat perintah reman selama 7 hari bermula 3 November hingga 9 November. Kronologi kejadian. Pada jam 8 pagi, Muhammad Zaid Azrul berumur 28 tahun, abang mangsa, telah menghantar bubur nasi ke rumah ibunya. Pada jam 8.30 pagi, Zaid telah selesai bersarapan dan keluar bekerja. Pada jam 10 pagi, sepatutnya ibu mangsa telah selesai bersarapan dan ditukarkan pampasnya. Pada jam 1.45 tengah hari, Suria sepatutnya menjemput adiknya Nurliana Syuhada dari sekolah. Liana telah menelefon kakaknya berkali-kali tetapi tiada jawapan. Liana kemudiannya pulang ke rumah. Jarak antara sekolahnya dan rumah ialah 1 km. 2.15 petang, Liana temui kakaknya tertiarap dan memikirkan kakaknya terkena renjatan elektrik. Liana kemudiannya menghubungi ayahnya yang bekerja dalam jarak 5 km dari rumah mereka. 2.30 petang, ayahnya pulang dan mendapati Suria sudah meninggal. Bubur nasi juga tidak dijamah. Lampir pakai buang isterinya juga belum bertukar. Bapa Suria turut dilaporkan berkata, beliau tidak menyangka Suria dibunuh oleh kawannya sendiri. Suria memaklumkan padanya beliau dan Atirah tidak berkawan rapat lagi. Atirah pernah datang ke rumahnya beberapa kali. Beliau berharap pembunuh Suria akan mendapat balasan setimpal. Beliau juga berkata pada awalnya tak mampu nak menerangkan pada isterinya tentang kejadian menimpa Suria. Bagaimanapun, ketika jenazah Suria berada dalam rumah mereka, beliau akhirnya memaklumkan pada isterinya apa yang berlaku pada Suria, meskipun isterinya itu kelihatan sukar untuk memahami apa yang sedang berlaku. Suria selamat dikebumikan pada jam 8.15 malam di tanah perkuburan Islam Kampung Beladau Selat. Suria juga sebenarnya telah mempunyai kekasih hati yang bernama Muhammad Haikal Adnan, berusia 19 tahun. Pada hari kejadian, Suria sempat menghantar mesej kepada Haikal menerusi WhatsApp dan memintanya untuk jaga diri. Mengikut perancangan awal,
Mereka sepatutnya bertunang dan berkahwin pada tahun ini, tapi disebabkan COVID dan keadaan ibunya yang sakit, maka perancangan itu ditangguhkan pada tahun hadapan. Sebelum kejadian malang itu, Ibu Haikal dan Haikal melawat keluarga Suria pada Sabtu kerana menziarahi Ibu Suria yang sedang sakit.